Perkembangan negeri di bawah bayu, Pesta Regata Lepa medium ke tengah budaya dan tradisi. Pada masa yang sama menjadi antara penyumbang ekonomi industri pelancongan Sabah. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Benar Sahih, Pesta Regata Lepa bukan sahaja medium mengetengahkan budaya dan tradisi tetapi turut menyumbang kepada sektor ekonomi masyarakat khususnya dalam industri pelancongan di negeri ini. Sambutannya juga meraihkan warisan budaya etnik Bajau di daerah sempurna agar tidak luput ditelan zaman. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, Pesta Regata Lepa dapat mempromosikan budaya dan keunikan tradisi, seterusnya memartabatkan lagi budaya suku kaum Bajau. Justru katanya keunikan ini berupaya menarik ramai pelancong yang menjadi sumber aset kepada kerajaan dalam memperkasa bidang pelancongan di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Jafri percaya penganjuran pesta ini juga berupaya memperkukuh dan memantapkan lagi semangat perpaduan, persaudaraan dan semangat kebersamaan rakyat, pelbagai kaum dan budaya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Regata Lepa kali ke-27 2022 di Semporna. Lafaz perasmian Pesta Regata Lepa kali ini disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Lebih 5,000 pengunjung memeriahkan majlis ini. Lebih 2,000 peserta menyertai program Fun Ride, Fun Walk dan Fun Run sempena Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran pagi tadi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim kata program yang bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan gaya hidup sihat itu turut disertai pelbagai persatuan belia. Pemerhatian saya ialah belia masa kini sudah siap sedia untuk bukan saja masa depan tetapi masa kini bagi membantu pimpinan memastikan cita rasa generasi muda itu dapat dipenuhi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan larian berkenaan di Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Jahid berkata penganjuran Hari Belia Negara peringkat kebangsaan di Sabah tepat pada masanya sekaligus memberi peluang belia di negeri ini menjadi hos sambutan. Beliau turut memuji kejayaan belia Sabah yang dapat menganjurkan sambutan ini dengan baik. Sementara itu, semalam berlangsung konsert gegar sempena Karnival Sambutan Hari Belia berkenaan yang dibanjiri lebih 5,000 pengunjung. Antara artis jemputan yang menjayakan konsert ini ialah Niki Palikat, Elika Paujin, Kek Klik dan Flo 88. Dalam pada itu, hari terakhir Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di Padang Pekan Tuaran terus meriah dengan kehadiran pengunjung pelbagai kaum yang mengambil peluang sebelum Karnival melabuhkan tirai. Perinciannya bersama wartawan Maidah Yungkit di lokasi. Maidah, silakan. Terima kasih Ijam. Ya saudara, Hari Belia 2022 peringkat kebangsaan hampir melabuh tirai. 3 hari berkampung di Padang Pekan Tuaran dengan pelbagai program yang dirancang khusus untuk memastikan belia kita mendapat manfaat dan impak yang positif. Dan bersama saya ketika ini Encik Muhammad Akmal Muhammad Roslan, Sekretariat Hari Belia Negara, bagi memberi sedikit perkongsian atau rumusan beliau mengenai penganjuran Hari Belia kali ini. Ya Tuan, secara keseluruhan bagaimana sambutan penganjuran Hari Belia di Sabah kali ini? Baiklah, penganjuran Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2022 peringkat kebangsaan di negeri Sabah sangat-sangat gempak, sangat-sangat superb. Ramai belia-belia di Sabah pada 3 hari ini datang sangat ramai dan lebih kurang 15 ke 20 ribu yang hadir di Karnival Sambutan Hari Belia Negara ini, yang mana kita mensajikan lebih kurang 40 aktiviti bukan saja di Padang Pekan Tuaran tetapi di sekitar Tuaran, di Kota Kinabalu, di Sepanggar dan sebagainya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada anak muda dan juga belia di Sabah kerana sudi untuk menyahut Karnival Sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan ini. Baik, mungkin boleh kongsikan antara program yang memberi impak kepada belia khususnya di Sabah ini. Ya, kalau kita lihat setelah zaman pandemik
berlalu, kemudian sekarang zaman endemik, kita memfokuskan Hari Belia Negara ini pengisiannya berfokus kepada segmen modal insan dan juga segmen ekonomi. Kerana belia-belia di seluruh Malaysia dan juga Sabah khususnya, mereka menghadapi kesukaran untuk mendapat peluang pekerjaan, peluang perniagaan, dan juga kalau kita lihat ramai yang setelah berada di rumah hampir lebih kurang 2 tahun, sistem pendidikan kita agak terganggu, dan kita menyediakan pengisian-pengisian seperti Karnival Santai Belia Sejahtera, dan juga kita ada youth career. Ya, dan saya difahamkan ya, malam ini ada satu majlis belia berselawat. Boleh komen sikit Tuan? Okey, program Belia Sabah Berselawat merupakan kemuncak kepada keseluruhan Karnival Sambutan Belia peringkat kebangsaan ini. Kita bermula dengan Santai Belia Sejahtera pada 15 hari bulan. Kemudian 17 ini kita tutup dengan satu program yang bersifat modal insan. Kita nak bina jati diri belia di Sabah supaya mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan juga penggerak di Sabah pada masa akan datang. Majlis pada malam ini akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Hajiji yang merupakan Ketua Menteri Sabah. Okay, terima kasih Tuan. Ya, itu dia tadi Encik Muhammad Akmal Muhammad Ruslan, Sekretariat Hari Belia Negara, dan nampaknya setakat ini sahaja perkongsian Hari Belia dari Padang Pekantuaran. Kembali bersama Ijam di studio. Terima kasih Maidah dengan laporannya. Usaha kerajaan mengurangkan beban rakyat dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup dengan mewujudkan pasukan khas jihad tangani inflasi mendapat sambutan positif. Langkah berkenaan disifatkan sebagai keprihatinan kerajaan menyelesaikan isu kenaikan harga barang. Mereka yang ditemui di Tuaran turut melihat penubuhan tersebut sebagai tindakan segera. Sebenarnya usaha kerajaan untuk mengawal kenaikan inflasi itu adalah satu strategi yang amat baik dan berkesan dalam keadaan negara kita menghadapi satu dipanggil inflation lah. Sebagai rakyat yang marhah ini, kami sangat terkesan disebabkan oleh kami punya keperluan kami yang setiap bulan dengan ada yang gaji yang tidak menentu. Dia sangat memberi kesan, dan usaha kerajaan dalam membendung kenaikan harga ini amat penting dan saya setuju. Kita menghadapi inflasi sekarang. Jadi walaupun bukan hanya di Sabah ataupun di Malaysia, seluruh dunia ini menghadapi masalah ini. Jadi harapan saya kepada semua pengguna kerajaan, tolong bantulah rakyat yang kita mungkin terbeban. Pasukan khas jihad tangani inflasi dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa bertujuan membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup selain menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk hari ini. Berita seterusnya bersama dengan Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih Syarizam.